Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi beri taufik pada kita, berikan hidayah dia sehingga kita dapat datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama-sama berada di tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Surau, yang mana merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena syukur dulu atas perkara ni. Syukur kerana apa? Dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala inilah banyak kelebihan. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya masjid itu baitun likulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Kita ni hari-hari, boleh kata tiap minggu diperingatkan supaya bertakwa. Ittaqullah, ittaqullah, kan? Hari Jumaat je kita dengar. Sekarang ni dah boleh Jumaat. Dalam setiap keadaan kita dikatakan supaya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru konsep dia. Suruhan tu dia dalam bentuk konsep. Tetapi bagaimana kita nak mempercepatkan proses kita mendapat takwa? Maka antaranya ialah kita letakkan diri kita dalam suasana yang akan membantu kita bina ketakwaan. Maka tidak ada tempat lain dah yang lebih mujarab lagi nak berbanding dengan masjid-masjid. Sebab Nabi SAW beritahu, Nabi SAW beritahu, para sahabat Nabi SAW pun beritahu bahawasanya masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Maka di sinilah kita nak bina takwa kita. Dan takwa ni sangat penting. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Allah Ta'ala perintah kita, kan? Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam rumah Allah Taala ini akan kita dapat, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW beritahu kita akan dapat beberapa faedah lain. Dalam rumah-rumah Allah Taala ini ada beberapa faedah lain. Antaranya ialah teman-teman yang bermanfaat, kan? Teman yang bermanfaat. Boleh dikatakan orang yang datang masjid ini semuanya orang yang nak jadi baik semua. Semua orang yang nak jadi orang yang saleh, nak jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Taala. Maka perkara inilah yang kita cari. Di samping kita berusaha nak jadi orang saleh, kita berusaha untuk jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar mukmin, beriman dengan Allah. Kita juga nak cari teman-teman, kawan-kawan yang macam tu juga, yang sama-sama berusaha untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jadi orang yang soleh. Kenapa? Kerana ia akan bagi kesan pada kita. Dia akan bagi kesan pada kita. Para sahabat pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu julasa'una afdal?" Teman-teman duduk kami yang manakah yang paling afdal? Julasa ni maksudnya orang yang sering kita duduk dalam bersama mereka. Orang yang selalu menjadi teman-teman dalam majlis. Itu julasa.
Maknanya orang yang selalu kita lepak sama-sama lah, orang yang selalu kita duduk sama-sama, yang selalu kita bersama dalam majlis dengan mereka. Jadi sahabat tanya Rasulullah, ayyu julasauna afdal, yang mana satukah teman majlis kami yang paling afdal, yang mana satu kawan-kawan untuk kami duduk-duduk sama-sama yang paling afdal, yang paling baik. Maka Nabi SAW bagi tahu. Jadi ini perkara yang kita nak lihat, yang kita harapkan, dan suasana ini ataupun harapan ini akan menjadi lebih terserlah bila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka ni orang yang paling baik untuk kamu duduk-duduk. Sebanyakkan masa kamu duduk dengan mereka ni ialah orang yang macam mana, kawan yang macam mana, teman yang macam mana, iaitu yang mana melihat wajah mereka itu mengingatkan kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok muka dia orang, kita teringat pada Allah. Kita teringat pada Allah. Kata Nabi SAW. Dan bila kamu mendengar percakapan mereka, bertambah kefahaman kamu, ilmu kamu bertambah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, bila kamu lihat amalan mereka, teringat kamu kepada akhirat, mengingatkan kamu kepada akhirat. Ada 3 kriteria, 3 ciri-ciri orang yang sangat baik untuk kita duduk bersama mereka. Jadi agak-agak kat mana possibility yang lebih besar nak jumpa orang yang macam ni? Kalau kita pergi padang bola, agak-agak ramai tak yang macam ni? Tengok muka dia, kita ingat Allah. Dengar percakapan dia, pengetahuan agama kita bertambah. Tengok amalan dia, mengingatkan kita akhirat. Ke tengok muka dia, ingat bola. Sudah. Itu dah lain, betul tak? Ada orang ni kita tengok dia je, teringat bola. Tengok je dia, teringat wrestling. Tengok je dia, teringat macam-macam. Ada setengah orang tu siap dapat nama lagi kat belakang nama dia. Tak salah lah, tetapi jangan sampai kita melalaikan kita, merenggangkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kita nak cari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman yang majlis yang baik untuk kamu, orang yang patut kamu selalu duduk-duduk dengan mereka ialah yang 3, ada 3 kriteria. Orang yang mana bila kamu lihat dia, mengingatkan kamu kepada Allah. Bila kamu tengok, kamu dengar percakapan dia, kefahaman agama bertambah. Dan bila kamu tengok amalan dia, mengingatkan kamu pada akhirat. Jadi berada dalam rumah Allah ini, kita akan dapat rakan yang bermanfaat ini, orang yang ada manfaat ni, insya-Allah. Jadi kita syukur pada Allah. Kita sambung daripada kitab kita Penawar Bagi Hati. Yang last hari tu 16/8 betul? Hari ni berapa bulan? 13. Dekat-dekat sebulan lah tu. Yalah, dekat sebulan jugalah kan. 16, 13, dekat 3 hari lagi cukup sebulan. Tu dah saya tengok rumput pun dah tumbuh dah kat depan tu kan. Bulan lepas tak ada rumput lagi kat depan tu. Tengok, dah ada padang rumput dah. Cepat dia tumbuh dia kan. Alhamdulillah. Jadi kita sambung masih lagi pada bab yang keempat, yakni pada menyatakan sabar. Cerita tentang sabar. Betul kan? Kita berhenti muka surat 78. Betul lah, 78. Dan ketahui olehmu, betul kan? Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Jadi pengarang kita kata, keperluan kita kepada sabar, hajat kita kepada sabar. Maknanya kita ni memerlukan sifat sabar ini setiap masa. Dia kata apa? Melengkapi ia akan segala masa. Maknanya apa saja keadaan, sebilang masa kita sentiasa memerlukan adanya sifat sabar dalam diri kita. Itu maksud dia. Melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang
barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Kenapa yang dikatakan sebilang masa sentiasa kita memerlukan sabar? Kerana kita ini sentiasa antara dalam dua keadaan. Itu saja kita ni. Dalam aspek ini, kata pengarang, manusia ini tidak sunyi daripada dua macam ataupun dua keadaan. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Itu keadaan pertama kita, iaitu kita berada dalam satu keadaan yang memang sesuai dengan kehendak kita, dengan keinginan kita, dengan nafsu kita, dengan kehendak kita lah. Memang ngam sangat. Maknanya barang yang setuju, yang ngam dengan keinginan kita. Yang kedua, sebab dia kata tadi ada dua keadaan, dua macam, jadi dua keadaan. Pertama, yang ngam dengan keinginan kita. Yang kedua, yang menyalahi ia akan dia. Maknanya yang sebaliknya lah. Kita ni dalam apa keadaan, selalunya kita akan berada dalam antara salah satu daripada dua keadaan ini. Pertama, yang kita kata sesuai dengan kehendak kita. Kalau tak tahulah, kalau orang Kelantan dia kata hak setuju angin. Setuju angin dia. Hak setuju angin beres. Tetapi atau kita berada dalam keadaan yang satu lagi yang sebaliknya, apa dia? Barang yang menyalahi ia akan dia. Ia tu apa ia? Yang menyalahi ia akan dia tu. Keadaan tadi. Akan dia tu pula ialah keinginan tadi. Maknanya sama ada kita berada dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak kita atau yang bertentangan dengan kehendak kita. Kita di sini merujuk kepada nafsu kita lah, keinginan kita, nafsu kita. Jadi kita antara dua keadaan. Dua-dua keadaan ini, maknanya pengarang kata melengkapi ia akan segala masa. Maknanya apa saja keadaan antara dua tadi, walau apa saja keadaan kita, sentiasa kita memerlukan ada sifat sabar. Jangan kita ingat sabar ini hanya apabila kena musibah. Ataupun musibah tu maksudnya benda yang tak sesuai dengan kehendak kita lah. Nama dia musibah kan. Yang kita rasa tak, apa jadi macam ni pula. Itu yang tak sesuai. Tak semestinya macam tu. Apa saja keadaan yang sesuai dengan kehendak kita, yang tak sesuai dengan kehendak kita, sentiasa ada di sana keperluan untuk kita ada sifat sabar. Itu maksud dia. Apa lagi pengarang kita cakap, maka dia bagi contohlah. Dia kata, adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sehat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan. Ini adalah contoh. Ini bukannya perincian, tetapi ia adalah contoh sahaja. Apa contoh yang setuju dengan kehendak kita ni? Pertama, contoh yang paling mudah, sihatlah. Ada sini yang nak sakit? Angkat tangan. Tak ada lah kan? Semua kita nak sihat. Sebab tu sihat ini kita tak rasa dia sebagai ujian. Sedangkan Allah SWT kata dalam Al-Quran, manusia itu sentiasa diuji sama ada dengan kebaikan atau keburukan. Sama ada dengan kebaikan atau keburukan. Sehat itu kebaikan, tapi hakikat sebenarnya ia adalah ujian. Tetapi sehat itu kerana dia tu berbetulan ataupun dia tu kena dengan kehendak kita, sesuai dengan kehendak kita, maka kita tak rasa ia sebagai ujian. Maka di sini pengarang membawakan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini membawakan contoh yang pertama ialah sihat. Sebab tu walaupun sihat itu ujian, tapi tak ada orang pun yang datang pernahlah nasihat kat kita kan. Sabarlah ya, ni sihat ni kena sabar. Tak payah.
Jarang orang nak nasihat gitu. Ada pernah tak orang jumpa sihat? Oh, nampak sihat je, alhamdulillah sihat. Sabarlah ya, sabar sihat. Lain macam pula nasihat ni kan. Tapi kalau ikut pengarang kita ni betul. Orang yang nasihatkan kita supaya bersabar walaupun kita kata kita sihat, sebenarnya betul. Sebab apa? Walaupun apa keadaan, ia tetap kena ada sifat sabarnya. Jadi dia kata kat sini, contohnya ialah sihat dan selamat, sejahtera kita, tak ada apa aral, tidak ada apa-apa susah payah, selamat kita pun kena sabar juga. Dan kekayaan, alamak, kaya pun kena sabar. Mana ada pernah orang datang, sabar awak ni kaya sekarang, sabar ya, sabar. Tak ada kita. Yang selalu kena sabarkan, disabarkan ni orang susah kan. Orang miskin pergi nak bagi zakat, sabarlah pakcik kan, sabar insya-Allah. Jadi kita akan nasihatkan supaya bersabar ni selalunya benda-benda yang tak sesuai dengan kehendak. Bila sesuai dengan kehendak, lupa bahawasanya dalam keadaan itu pun sebenarnya masih ada tuntutan untuk sabar. Apa lagi contoh dia bagi? Dan kemegahan. Semua orang suka, semua orang puji, orang sanjung, megah. Kemegahan ini juga memerlukan kesabaran. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Tengok. Semua benda elok-elok. Sesuai tak dengan kehendak kita? Ada tak orang yang tak nak sihat, yang tak nak kaya, yang tak nak selamat, yang tak nak orang puji sanjung dia? Ada tak? Tak ada. Kita semua suka benda tu. Tetapi kata pengarang, itu semua contoh-contoh yang diberikan itu, dan yang sebangsa dengan contoh itulah, segalanya sangatlah hajatnya kepada sabar. Semua itu sangat-sangat berhajat kepada sabar. Kita dah tahu dah sabar ni macam mana dulu kan. Dalam yang kat depan-depan dah cerita dah jenis-jenis sabar dan sebagainya. Tetapi di sini ditekankan tentang situasi yang memerlukan sabar itu. Lepas tu dia akan teranglah nanti insya-Allah. Jadi dia kata sangat memerlukan sabar. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampau ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya. Maka jatuh ia dalam kebinasaan. Kenapa kena sabar? Supaya kita ini tidak melampau. Itu satu yang pengarang kita cakap. Pertama sekali ialah, kalau kita ni tak sabar dalam mendapatkan yang kita katakan sebagai nikmat lah, perkara yang sesuai dengan kehendak kita ini, maka ia nescaya dia akan terjerumus dalam sifat melampau, berlebih-lebihan dalam menikmati kurniaan tadi. Sihat, terlebih sangat melampau, tak sabar dengan sihat itu, akhirnya terlebih sangat menikmati sihat, mula terjerumus dalam perkara-perkara yang tak patut dibuat. Kan? Ni sihat ni, sihat punya pasal, kayuh basikal, bagus. Sebab sihat lah boleh kayuh basikal tu. Dan kayuh basikal tu pun untuk sihat juga, betul tak? Tetapi terlampau sangat, sampai semayang tak jaga, aurat tak jaga, terlampau berlebih-lebihan, bersedap-sedapan dalam menikmati yang nak sihatnya tadi, maka ini juga akan menyebabkan kepada apa dia cakap kat situ? Kebinasaan. Hari tu Radio Zayan dia call saya. Tahu Radio Zayan? Radio Zayan FM. Dia call saya lah, Ustaz ni kami nak tanya, nak telefon Ustaz ni, nak rakam boleh tak? Jadi Ustaz bagi pendapat, kita akan rakam. Kata apa soalannya, apa topiknya? Dia kata, Ustaz, kita nak tanya pendapat Ustaz lah, ni macam orang yang cycling ni kan, macam mana cara dia berpakaian, boleh tak macam tu? Macam tu. Kata boleh lah, insya-Allah. Kata lah, saya bagi tahulah.
Sebab saya kena bercakap tu tak lebih 2 minit. Saya kena bagi respon tu, dia punya waktu siaran dia tu ataupun dia punya ni hanya 2 minit. Jadi saya bagi tahu, saya kata memang Islam menggalakkan riyadhah. Memang baguslah untuk sihat, untuk beriadah, bersosial. Pada masa itulah kita dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tetapi kita ni walaupun kita nak bersukan, kita nak beriadah, kita nak apa semua, kita tetap nak jaga keselamatan kan. Jadi pengacara pun, ya betul Ustaz. Pengacara tu Mawi dengan Anas Tahir. Anas Tahir ni adik Faizal Tahir. Dia jadi pengacara, dua tu lah, DJ dua tu. Jadi dua orang ni pun betul-betul Ustaz, betul-betul kan. Nak keselamatan, betul tak? Sebab itulah dia ada lampu lah, dia ada pakai helmet lah. Ni semua untuk keselamatan lah tu. Maknanya walaupun kita nak sihat, kita tak boleh mengenepikan elemen keselamatan tadi. Kena ikut lorong dia, kena ikut peraturan jalan raya dan sebagainya. Kalau perlu ada escort, kena escort dan supaya orang tak langgar. Perlukan keselamatan. Jadi dia pun betul-betul Ustaz, kita kena ada keselamatan. Itu saya tanya dah. Habis tu takkan nak selamat untuk keselamatan jalan raya saja? Dalam kubur tak nak selamat kan? Kat mahsyar besok tak nak selamat? Kita nak sihat kat dunia saja, kat dalam kubur tak nak sihat. Apa maksud dia? Tadilah, apabila kita melebih-lebihkan sangat sehingga kita langgar apa yang Allah Ta'ala larang, kita tak jaga apa yang Allah Ta'ala suruh, maka ini memudaratkan kita, membawa kepada kebinasaan. Kalau dekat dunia ni satu orang dia tak kayuh basikal, menyebabkan dia sakit, kolesterol naik, darah tinggi naik, kencing manis naik, kena jantung, dah hujung cerita dia apa dia jadi? Mati. Okey, matilah. Lepas mati ada kolesterol lagi, ada lagi masalah jantung lepas mati, ada lagi masalah kencing manis lepas mati. The worst scenario, mati je. Tetapi kalau kau sehat sekalipun, kolesterol rendah, bagus, cantik, kolesterol baik, bagus, banyak, orang kolesterol jahat sikit, lepas tu kau glucose, sugar, blood sugar pun very control, tak ada masalah, tekanan darah pun cantik, semua cantik. Tapi setiap kali kau beriadah, pada setiap kali itulah kau langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sihat ni tak mati ke? Mati juga kan? Akhirnya mati. Bila mati, walaupun mati dalam keadaan tip top, dia punya tahap kesihatan tu the most sihat person lah dalam dunia ni. Semua tip top lah kan? Jantung dia bagus, paru-paru dia je bagus, buah pinggang dia bagus, dia punya darah kencing manis pun bagus, tekanan pun bagus, semua bagus, tak ada masalah langsung. Tapi akhirnya mati. Kalau dia dalam keadaan tak mentaati perintah Allah, maka mati dia itu akan bermula segala masalah. Mati itulah bermulanya segala penderitaan. Mati itulah bermulanya segala penyesalan. Saya tanya satu soalan je, tak payahlah nak cerita hukum, boleh ke tak boleh ke. Kita fikir sendirilah. Sebab tu sabar atas nikmat ni pun kena satu perkara. Kalau tak, tadilah, sehat tu memang bagus. Tetapi bila kita ni tidak dapat bersabar dalam nikmat sihat, maka apa yang akan terjadi sebagaimana pengarang kita cakap, maka dia akan terjatuh dalam melampaui, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap, mana enjoy that privilege tu, dan mengikut keinginan, mengejatuh ia ke dalam kebinasaan. Apa maksud kebinasaan? Kalau setakat sakit memanglah binasa, tapi itu bukannya kebinasaan yang besar. Ramai mana ulama-ulama, sahabat-sahabat Nabi yang mati kerana sakit taun lah, kerana kena tu lah, kerana kena ni lah. Ramai je pun. Tetapi adakah mereka itu adalah kebinasaan yang menggagalkan kita? Tidak. Kan? Tidak. Tapi apa akan jadi kalau kita tak berjaya handle nikmat ini? Ini yang banyak terjadi. Ramai mana orang dengan sebab sihat tak dapat taat perintah Allah.
Baik sakit pula. Kalau sakit tu astagfirullah, Allah, Allah, kan. Ingat saja Allah Taala. Cuba kena denggi. Duduk dalam wad tu 3 hari, kan? Oh, ingat Allah Taala saja. Kena pula denggi tu dah keluar bintik-bintik darah, lagi kuat dia ingat Allah Taala. Kalau sihat ni nak menyebutkan astagfirullah sekali pun susah. Kan? Nak teringat dosa lagi jauh. Rasa okey je. Ini semua tipu daya sihat tadi. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Ni'matani maghbunun kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu menipu daya manusia ini, sentiasa memperdayakan manusia. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan wal faragh, dan juga masa lapang. Dua ni sentiasa menipu kita, memperdayakan kita. Masa sihat ni lah, kita banyak lalai, kita banyak leka. Tertipu kita dengan sihat kita tu. Kita akan rasa benda ni okey, tak apa, sikit lagi, tunggulah. Al-faragh macam tu juga, waktu lapang kita. Masa lapang ni kita tak rasa nak buat apa-apa yang bagus. Tapi bila masa dah kalut, barulah kita teringat nak buat benda-benda yang elok. Ini semua tipu daya. Banyak kita sia-siakan kesihatan dan lapangnya masa kita itu. Baik. Itu satu contoh. Jadi kat sini juga dia bagi contoh apa tadi? Selamat dalam kesejahteraan, aman, damai, tak ada masalah, tak ada apa. Banyak kita akan mulalah melampaui dalam menikmati perkara itu. Kekayaan, kaya, lagi seronok, kan? Dan kemegahan. Jadi ini semua kalau tak ada sabar, nescaya terlibat dia dalam kebinasaan. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Kan tadi ada 2 kategori kan? Satu yang sesuai dengan nafsu kita, dan satu lagi ialah yang menyalahi, yang bertentangan dengan nafsu kita. Maka kata pengarang, sabar yang kategori pertama ini itu lebih sukar, lebih susah. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, disudi akan kami dengan percobaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Faham tak? Disudi. Kalau orang Kelantan, sudi ni maksud dia dicoba, diuji. Tak tahulah. Orang kat sini disudi juga ke? Pantai Barat ni saya tak pasti, kan? Kalau kami di Kelantan, macam itulah, disudi. Tu kena sudi tu, kena uji, kena coba, kena test, kan? Disudi akan kami dengan percobaan kesusahan. Mana dengan ujian kesusahan, maka bersabar oleh kami. Bila kena yang ujian susah, diuji dengan perkara yang kesusahan, musibah, memang mudah untuk kami sabar, kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Oleh kami, dan disudi kami dengan percobaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Maknanya di sini, bila kita diuji dengan perkara yang seronok dengan kehendak kita ni, yang sesuai, selari dengan nafsu kita, keinginan kita, maka di sinilah payah nak bersabar. Sabar perkara yang tak kena dengan nafsu tu lebih mudah daripada sabar atas perkara yang tadi. Baik, sekarang ni bermula makna sabar padanya. Apa yang dikatakan sabar atas nikmat tadi? Sabar atas perkara yang sesuai dengan kehendak kita. Apa makna dia? Pengarang kata, maknanya bermula makna sabar padanya bahawa, pertama, tiada cenderung ia kepadanya. Itu satu. Cara kita nak sabar atas nikmat ni, yang pertama sekali, kita jangan terkesan dengan nikmat tu. Kita tidak cenderung hati kita kepada nikmat tu. Kita tak menafikan, tetapi jangan kita terkesan sangat. Jangan kita ni terikat sangat. Kalau guru saya dululah, saya ingat, ustaz saya dulu dia kata, macam duit ni, duit ini hanya layak masuk dalam poket, jangan masuk dalam hati. Faham?
duit ni hanya layak, bukan tak boleh ambil duit, ambil lah, tebal mana pun masuklah dalam poket, asalkan halal boleh masuk dalam poket, tetapi jangan sampai masuk dalam hati. Ni orang tasawuf lah. Kalau orang pekah tak ada hal lah, asalkan halal, benda tu betul, duit yang benar, bismillah je lah kan, halal. Tetapi tidak. Dalam kita belajar tasawuf ini kita dah belajar muqaddimah kitab ni, jangan lupa pula. Sebab tu tuan-tuan ada kitab masing-masing ni, jarang-jarang nak nunggukan sebulan lagi kita nak jumpa tu, belik-belik lah balik. Balik muqaddimah, balik pendahuluan kitab. Sebab ia adalah asas supaya kita sentiasa on track, kita sentiasa berada di atas landasan yang dihendaki oleh pengarang. Itu kita kena jelas. Jadi di sini hati kita tu, para sahabat Nabi SAW diriwayatkan telah berkata sedemikian, iaitu kami diuji dengan kesusahan, kami dapat bersabar. Sebab tu para sahabat pada zaman permulaan Islam, mereka diuji, diseksa, macam dalam kesusahan. Kemudian Allah telah membebaskan, menaklukkan Mekah kepada mereka. Akhirnya kabilah demi kabilah, afwajan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah Ta'ala kata kan, kamu akan tengok macam mana kabilah-kabilah ni akan masuk Islam, berbondong-bondong, afwajan, bukan seorang-seorang dah, sekali datang satu kampung, sekali datang satu kabilah, macam tu. Kabilah, antara kabilah yang terakhir menerima Islam ialah orang Taif, orang yang baling Nabi awal-awal cerita sebelum Isra' Mi'raj tu. Ini yang paling last masuk, walaupun Nabi dah doa dah untuk dia orang, tapi dia ni antara paling last. Pada masa tu di Madinah, mereka dah tengok ni, Mekah dah jatuh kepada Nabi Muhammad, daripada orang Islam, semua banyak kabilah dah mula masuk Islam. Akhirnya dia orang mesyuarat, dia orang pilih 6 perwakilan dia orang. 6 orang ni dihantar ke Madinah untuk berbincang. Berbincang. Dah isyak ke? Belum? Dah. Oh, belah sana. Allah, saya pandang belakang je. Sini senang ni. Okey. Ada lagi 2 minit. 6 orang ni telah dipilih, dihantar, dan mandat diberikan pada 6 orang ni. Bani Thaqif di Taif ini dah pesan dah pada 6 orang ni, kamu bincanglah elok-elok 6 orang ni sampai puas hati kamu dapat keputusan, apa saja keputusan kamu kami taat, kami ikut. Kalau kamu kata kita masuk Islam, kita masuk Islam. Kalau kamu kata kita perang Muhammad ni, kita perang Muhammad ni. Sebab Bani Thaqif ni kira second tribe yang hebat lah dalam kalangan orang Arab selepas Quraisy, lepas orang Mekah kat Taif ni. Okey, 6 orang ni pergi, Nabi SAW sambut, sahabat-sahabat sambut, buatkan kemah untuk mereka di tepi masjid Nabi SAW. Jadi mereka ni duduk situ siang malam, duduk tengok je orang dalam masjid tu buat apa. Lepas isyak, Nabi SAW akan singgah ke kemah mereka dan berdialog, berbincang. Nabi dakwah orang. Kalau Nabi tak ada, Abu Bakar pergi jenguk. Jadi macam tu. Setelah beberapa malam, akhirnya mereka pun ada soal jawab bagai semua. Akhirnya mereka puas hati, mereka sedia untuk terima Islam, kan? Bani Thaqif ini adalah kabilah antara kabilah yang paling akhir terima Islam. Ni Bani Thaqif ni. Bani Thaqif ni antara kabilah yang paling akhir terima Islam. Mungkin sebab dia orang ni baling Nabi SAW dulu kan. Jadi lambat sikit dapat Islam. Itu dia keadaan para sahabat Nabi SAW. Jadi bila dah semua dah masuk Islam, dah berbondong-bondong, kerajaan tu jatuh, Bahrain jatuh bawah sahabat, ni jatuh bawah sahabat, Yaman dan sebagainya. Pada masa tu Baitul Mal mula dipenuhi dengan harta-harta ghanimah. Dan pada masa itulah sahabat-sahabat, ramai sahabat yang mula dapat harta, dapat ternakan dan sebagainya. Tetapi mereka sentiasa menangis. Mereka ni menangis. Khabbab Al-Arat, pernah dengar cerita Khabbab? Bukan kebab, tapi lebih kurang lah tu sebab dia tu. Khabbab Al-Arat ini hamba abdi, yang mana dia ni hamba abdi di Mekah. Tuan dia ni pernah seksa dia sebab dia masuk Islam. Dengan cara apa? Tuan dia nyalakan bara api, kan? Bara api panjang gitu.
Kemudian dia akan lalukan, dia seret Khabbab ni melalui belakang dia ni, melalui kena bara api tadi. Seret ke sana, seret ke sini, seret ke sana, sehingga belakang dia ni hancur, belakang dia ni dah melecur-lecur, berdarah-darah. Inilah siksaan Khabbab. Lebih kurang macam kebab jugalah dia pun kena. Khabbab Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab Al-Arat ini pada zaman setelah berlalunya masa, pada zaman Sayyidina Umar, pada satu hari dia duk pegang satu kain sapu tangan yang lembut. Dia menangis. Dia kata, orang yang baik-baik daripada aku macam Nabi Muhammad sendiri, Abu Bakar sendiri, kawan-kawan aku yang lain, mereka semua ni tak sempat nak merasa ni. Sedangkan aku ni dapat merasa mewah macam ni. Ni menunjukkan aku ni, kualiti aku ni rendah daripada dia orang. Tu dia faham macam tu. Menangis je. Lepas ni tak adalah peluang aku lagi. Semua Allah dah balas kat dunia ni. Aku ni tak dapatlah apa-apa besok akhirat. Menangis mereka. Sebab sahabat ini dia takut. Dapat kesenangan ni mereka takut. Mereka risau. Takut-takut hati mereka berubah. Tapi kalau kita lagi seronok lah, ya tak? Kan? Sahabat tak macam tu. Sebab tu sahabat kata, bila kami diuji dengan susah, kami boleh sabar. Apa maksud sabar? Ini yang katakan maksud sabar ini. Yang pertama, dia ada 4 ciri-ciri dia. Ciri yang pertama yang dikatakan sabar dengan nikmat tadi ialah tidak cenderung ia kepadanya. Macam Khabbab Al-Arat tadilah. Walaupun dapat sapu tangan tu kain yang mahal, maknanya dah mewah, tetapi dia tak cenderung kepada perkara itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin kita, isteri Rasulullah setelah dia menjadi balu, pada zaman Sayyidina Umar dan sebagainya, diberikan kepada dia 60,000 dirham, 20,000 dirham daripada Baitul Mal. Diberikan 100,000 dirham daripada Baitul Mal. Pagi dapat, habis semua, petang tak ada lagi dah. 1 dirham pun dia tak pegang daripada yang dia dapat. Dia tetap makan roti kosong yang kasar, daripada gandum yang kasar, cecahlah dengan minyak zaitun sikit, adalah kuah-kuahnya sikit, sarid. Rasulullah suka makan sarid. Maknanya roti dicabik-cabik kan, letak dalam kuah. Rasulullah suka makan gitu. Itu saja. Walaupun sebenarnya dia mampu, dia ada boleh dapat 60,000 dirham, 100,000 dirham. Pagi dapat, petang khalas, selesai. Tak sempat buka puasa, tak ada satu apa. Sampai jariah dia ni pernah komplain, kata, puan, kalau kita beli sikit daripada duit tadi, belilah kuih sikit nak buat buka puasa. Aisyah kata, ya, yang kau tak cakap tadi. Kalau kau cakap tadi, okeylah, kita ambil lah sikit untuk beli kuih, 1 dirham, 2 dirham. Ini dah habis, dah habis tu. Kalau dah habis, dia pula ada lagi 10,000 dirham, kita faham. Ini tak ada. Dia pun tak ada pun dirhamnya. Tapi dapat 10,000, 10,000 sedekah. Dapat 20,000, 20,000 sedekah. Sebab apa? Hati tak cenderung. Ini sabar. Sabar dia atas nikmat kekayaan, nikmat dapat duit dan sebagainya. Tiada cenderung ia kepadanya. Itu baru satu kriteria sabar. Kalau ambil yang satu ni pun agak-agak lepas tak sabar kita ni? Okey ke tak okey kita ni dengan sabar yang kita ada? Nak sedekah Jumaat pun gigil-gigil kan? Macam mana ni tuan-tuan? Jadi sebab itu kita nak dengar lagi macam mana yang kata sabar, supaya kita ini dapat bersabar dengan sabar yang benar, insya-Allah. Baik, saya berhenti sini dah. Dah habis waktu ni. Kita berhenti di sini. Mana pada kriteria yang pertama, cara-cara kita nak bersabar atas nikmat tadi, nak bersabar atas perkara yang sesuai dengan kehendak kita. Hari ini 13 hari bulan 9. Jadi kita sudahilah dulu kan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله